Malam ni hari Jumaat kita sambung kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Syafi'i. Masih lagi dalam kitab berkenaan dengan pusaka, pembahagian pusaka, iaitu dalam bab hak pusaka Dhawil Arham, yang mana minggu lepas kita baca dah berkenaan dengan pengertian, syarat-syarat, dalil. Dan malam ni kita sambung golongnya Dhawil Arham, iaitu golongnya kerabat yang jauh. Muka surat 214. Katanya tuan kita ni, dia kata Zawil Arham boleh dibahagi kepada 4 kategori. Maknanya Zawil Arham ni ada 4 kategori. Yang pertama, orang yang ada hubungan dengan si mati, di mana si mati itu sendiri adalah asal usul mereka. Seperti mana yang telah kita sebut sebelum pada ni, dalam bab saka ni dia ada usul, dia ada furu'. Maknanya usul ni ayah ala kata. Dan yang disebut dengan furu' ni maknanya anak ala ke bawah. Jadi ayah ala kata ni panggil usul, anak ala ke bawah dipanggil furu'. Jadi mula-mula sekali disebut sini yang dimaksudkan dengan Dhawil Arham, dia pembahagian kategori yang pertama, iaitu orang ada hubungan dengan si mati itu sendiri. Bahkan dalam masa yang sama si mati itu sendiri adalah asal usul mereka. Mereka ialah, yang pertama, dikata anak-anak lelaki dan juga perempuan. Maknanya sama ada anak lelaki ataupun perempuan kepada anak perempuan, dia adalah ke bawah. Maknanya cucu lelaki ataupun cucu perempuan kepada anak perempuan si mati adalah ke bawah, dan seterusnya. Dia cucu cicit, maknanya kalau tok dia tua mau panjang adalah cucu cicit yo. Dia ciak dan sebagainya. Ada kalau ni hari Jumaat. Bahasa sepatah ada dia kalau melainkan hari tunggu nikah muda dak. Umur tak ada siapa 20 menikah dah, mungkin lah. Dia pas pula ayah dia dulu pun menikah awal juga. Tok dia dulu pun nikah awal juga. Cucu dia pun nurun dia. Sedang molek dak. Tapi jangan benar lah. Moga golik lah ni orang mengaji ni, habis mengaji ni umur 24, 25. Lepas tak nikah selalu ya, ni kerja dulu. Dia kadang-kadang tu umur 30. Dan seterusnya lah. Jadi tak ada lah istilah tadi tu, tak ada lah. Jadi maknanya kalau nikah awal ni kak, sepuluh orang dulu, ada lah cicit, ciak dan sebagainya. Baik. Jadi yang pertama dia nak sebut sini maknanya cucu dia ni daripada anak puan dia. Cucu baik lelaki puan daripada anak puan. Baik. Dan seterusnya adalah ke bawah. Kemudian pecahan yang pertama, yang kedua, anak-anak lelaki dan juga perempuan kepada anak perempuan kepada anak lelaki. Berapa tingkat ni? 3 tingkat. Kalau tadi 2, anak cucu adalah ke bawah. Dan seterusnya. Hak ni maknanya anak lelaki ataupun perempuan kepada anak perempuan kepada anak lelaki. Apa dia beza dia? Ciak dia lah. Ciak, tapi dalam masa yang sama jalur daripada jatah. Maknanya anak si mati itu jatah, kemudian cucu dia tu tina, cicit dia sama ada cicit dia. Lepas cucu cicit sama ada jatah ataupun tina. Baik. Maknanya hak tadi 2 peringkat. Mak dengan anak. Hak ni mak, anak, cucu. Baik. Jelas 5 ada dan seterusnya.
Begitulah seterusnya. Dia sebut auladul banat al-ibn. Baik, maknanya kategori pertama ni ada dua. Yang kedua, orang yang ada hubungnya dengan si mati di mana mereka adalah asal usul si mati. Hak tadi si mati tu atau asal usul. Hak yang kedua ni, orang hak ada hubungnya dengan si mati yang mana mereka ni asal usul si mati. Asal usul juga ala kata. Deh? Baik. Siapa dia ni nak bicara? Tak. Tok nenek ni ala kata. Hak tadi sebab si mati tu sendiri asal usul dia. Hak yang kedua ni asal usul si mati. Jadi hak asal usul, hak si mati tu sendiri asal usul. Jadi siapa dia? Hak bawah dia ni. Sebab hak bawah ni bersandar kepada dia. Hak nak bicara sekarang ni asal usul pula hak kepada si mati. Hak tadi si mati tu sendiri asal usul dia. Jadi alah ke bawah. Jadi bila sebut asal usul si mati, asal usul maknanya alah ke atas. Siapa dia nanti Jumaat? Baik. Mereka ialah datuk dan nenek Ar-Rahimi. Tok dengan nenek Ar-Rahimi. Ni dia punya gelar Ar-Rahimi dah, bukan anak Rahim ni. Baik. Yang tidak disebutkan sebelum ini, Datuk Ar-Rahimi ni lagu mana? Ialah orang yang antara beliau dengan si mati diselangi oleh perempuan. Maknanya si mati, kemudian mak dia, kemudian tok dia. Ni dipanggil Datuk Ar-Rahimi. Dah? Jalur tu lek mak lah. Maknanya si mati, mak dia, tok dia. Hak jatah. Baik. Kemudian contohnya, bapa kepada ibu atau bapa kepada ibu dan seterusnya. Maknanya dia kena siapa dia dah sekali. Tok alik mak. Bukan alik ayah. Tok alik mak. So, dan yang keduanya ataupun dia kata sini bapa kepada ibu atau bapa kepada bapa. Maknanya bapa kepada bapa. Maknanya tok kepada ayah kepada tok dia. Jelas tak habis lagi ni. Kepada bapa kepada ibu. Tiga perekat. Mak, tok, tok. So lagi. Bapa kepada ibu ataupun dikata sini satu. Bapa kepada bapa. Maknanya ayah, mak dia. Maknanya tok, nye. Dia jatah. Dia jatah. Ni dipanggil Datuk Ar-Rahimi. Istilah dia. Baik. Dan seterusnya. Maknanya naik ala khayah. Dah? Lepas nye apa dia panggil? Nyo. Atau benda lagi? Tak ada. Muka tak ada umur sebenarnya. Kalau ada umurnya tu baik. Orang tanya siapa dia tu? Anak ayat pun. Tak. Muka siapa ada tu ya. Nye tu tak ada dah. Oh, tak nye tu tak ada dah. Usah ke atas pada dia. Kata nyo. Baik. Jelas ahli jemaah dah. Dua dah. Sama ada tuk lik mak ataupun nyelek lik mak. Baik. Mudah lagu tu. Dia sebenarnya tu kita ni kalau dia bubuh istilah gelaran tu mudah. Bila dia tak bubuh tu jadi kena mikir sasar ke depan ni banyak lagi ni. Kita pakat menipal sebentar lagi. Baik. Kemudian yang seterusnya, nenek Ar-Rahimi pula. Ialah orang yang antara beliau dengan si mati, maknanya di antara nenek dengan si mati tadi diselangi oleh Datuk Ar-Rahimi. Diselangi oleh Datuk Ar-Rahimi. Tadi kita nak bicara bab tu. Sekarang ni di antara si mati dengan nenek tadi diselangi dengan Datuk Ar-Rahimi. Selain dia pula. Ni berkali 3-4 perekat di atas. Baik. Tengok dia sebut sini. Contohnya, ibu kepada bapa kepada ibu.
ibu kepada bapa kepada ibu. Berapa dah situ? 3 dah tak? 3 dah. Moga lepas pada tu tengok dia sebut. So maknanya siapa dia ni? Ibu kepada bapa kepada, semula kita ulang sekali lagi. Betul dah? Ibu kepada bapa kepada ibu. Berapa? 3 dah. Ibu, bapa, ibu. Baik. Iaitu, atau dikata sini, ibu kepada bapa kepada ibu dan seterusnya. Pak mereka. Alah kata. Mana tempat dia tak ada tu? Ibu kepada bapa kepada ibu. Sebab mak tok lek mak lek ayah tak ada. Lek mak lah. Mak tok jatah tok tina. Mak tok jatah nenek panggil apa dia ni jemaah? Nyo juga. Tak nyepu Lenu. Betul dah, sebab lah ni kita bukan nak bicara ashabul furud. Kita bukan nak bicara ba'asabah. Kita nak bicara zawil arham. Maknanya anak beranak hak berlapis dah ni. Tingkatan dia berlapis. Kalau hak dekat-dekat tu kita bicara belakang dah. Ning bila mana mati seorang tu, dia pun tak ada anak beranak. Tinggal kahwin ni je. Anak beranak hak dekat tak ada. Anak beranak hak peringkat mak pun tak ada. Hak ada no atas pada nuk ataupun bawah benar pada dia. Hak tu kita bicara ni. Hak tu yang jadi peringkat banyak tu. Baik. Jelas ahli jemaah dah. Kemudian dia kata sini, sebab dia sebut tadi, antara beliau tu diselangi dengan Datuk Ar-Rahimi. Itu di antara sebab dia. Dan seterusnya. 2. Baik. Yang ketiga ahli jemaah, orang yang ada hubungan dengan ibu bapa si mati. Orang yang ada hubungan dengan mak ayah si mati. Baik. Di mana ibu bapa itu adalah asal usul yang menghimpunkan mereka. Maknanya mak ayah dia ni asal usul yang menghimpunkan mereka ni. Iaitu dengan si mati. Mereka ialah yang pertama, anak-anak lelaki ataupun perempuan kepada saudara perempuan, seibu sebapa. Betul lah kalau tengok dia jadi sepupu si. Cuma sekarang ni kalau tengok pada hak dia 7 tu, adik-adik tu ke adik-adik si mati. Sebab dia nak bicara sini hubungnya dengan ibu bapa si mati. Nak bicara tu, nak bicara hak situ. Jadi kalau kita tengok gak betul lah. Sebab ibu bapa si mati. Baik. Kemudian seterusnya, anak-anak perempuan kepada saudara lelaki seibu sebapa. Sebapa ataupun seibu. Yang kedua, maknanya jadi warna li jemaah. Sepupu tu kalau sekarang ni hok kena dengan si mati, kau kita nak bicara pasal tu. Tengok dia sebut situ. Orang hok ada hubungan dengan ibu bapa si mati. Baik. 2. Yang ketiga. Baik, kalau tengok sini ni dia sebut hubungan dengan si mati dah. Anak-anak lelaki atau perempuan kepada saudara lelaki seibu. Hak tadi saudara lelaki seibu, sebapa, seibu sebapa ataupun seibu. Hak yang ketiga, anak-anak lelaki atau perempuan kepada saudara lelaki seibu. Maknanya apa dia ahli jemaah? Sepupu juga. Serupa lah. Cuma beza dia hak tadi seibu sebapa. Hak ni seibu. Semua yang ada hubungan dengan si mati melalui orang-orang yang di atas. Maknanya melalui siapa dia? Melalui ayah dia tadi. Ayah ataupun mak dia. Baik. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan
dengan datuk ataupun nenek si mati. Hak tadi maknanya hak atas pada dia, hak ni peringkat atas lagi. Tok dengan nenek pula. Kerana datuk atau nenek adalah asal usul waris yang menghubungkan mereka dengan si mati. Kerana tok dengan nenek ni lah dan yang menghubungkan, ia menjadi penyebab lah kita kata sini, menghubungkan yang menyebabkan adanya hubungnya di antara si mati dengan orang itu tadi, hak bakal terima ni zawil arham ni. Baik, mereka ialah bapa saudara sebelah bapa seibu, pak saudara sebelah bapa, maknanya amun. Amun. Baik, iaitu sebelah bapa seibu, tetapi sama. Syarat dia sama. Maknanya pak saudara sebelah bapa seibu. Kemudian saudara perempuan bapa seibu sebapa. Seibu sebapa. Dua. Yang ketiga, sebapa, seterusnya dia kata sini, saudara perempuan bapa seibu sebapa ataupun seibu. Dan yang ketiga, anak-anak perempuan kepada bapa saudara. Anak-anak perempuan kepada pak saudara, iaitu sebelah bapa, seibu, sebapa ataupun seibu. Saudara lelaki dan juga saudara perempuan ibu sama ada seibu sebapa atau seibu, walaupun jauh, dan anak-anak mereka serta keturunan mereka. Sebab sebentar lagi bawah ni dia akan sebut berkenaan dengan kaedah, maknanya mereka-mereka yang layak terima ni, hak jauh ni, dia akan ambil alih orang ke depan dia hak tak ada. Sebab kalau orang depan dia ada, dia sakut. Jadi sekarang ni dia ambil alih daripada situ. Sebab orang depan dia tak ada, dia tidak kata seperti mana kiraan sebelum pada ni, sebab kiraan sebelum pada ni tetap. Maknanya kalau hak 1/2 tu, kalau tak ada anak kalau ada anak 1/4, contoh hak tu tetap. Sekarang ni dia tak kira lagu tu, dia kira dia ambil tempat hak siapa tak ada ke depan dia. Baik, kemudian maknanya sini ni kalau kita tengok ni lebih kurang dalam 2-3 lapis hubungan dengan ni. Baik, iaitu yang terakhir, cara pembahagian pusaka kepada zawil arham. Sebagaimana yang dinyatakan, zawil arham hanya boleh mewarisi pusaka jika tidak terdapat pewaris yang mewarisi harta secara fardu selain daripada lelaki bini. Baik, lah ni dia nak cerita tuan kita ni dah sebut dah sebelum pada ni. Maknanya zawil arham ni dia boleh terima harta pusaka jika tidak ada pewaris yang menerima secara fardu, melainkan laki bini. Sebab kalau dia ni ada dalam masa yang sama, mereka tetap boleh. Tetapi kalau ashabul furu' selain daripada laki bini ada, maknanya boleh tengok saja je lah, bil lah. Kia tak ada. Tak ada kia. Baik. Ataupun dikata sini yang seterusnya asabah. Maknanya siapa dia? Kita kata sini adik-beradik si anak-anak dan juga adik-beradik si mati. Syarat demo ni tak ada. Sebab lepas ni kita akan tengok contoh pun memang tak ada demo ni. Kemudian jika tiada, contoh dia kata sini, jika tak ada, maka semua pusaka adalah milik zawil arham. Kalau tak ada, maknanya semua boleh ke dia. Rezeki tu ahli jemaah, walaupun hak mati ni dia tak jaga orang lain, jaga anak-anak dia lain, tapi dia sebabkan dia masuk golongan ni, maka boleh ke dia lah. Ada di antara apa yang berlaku ke, lama duk jaga tapi bila mati, mungkin kadang-kadang ada hak jaga ni jauh telajak dah, tapi orang hak lebih dekat dia ada, tapi dia mau jaga sampai akhir usia meninggal. Bila cek tak boleh dia. Hak dekat sikit pada dia ada, tetapi termasuk dalam kalangan zawil arham. Boleh dia mati. Kadang-kadang kita rasa tak puas hati. Cumanya sekarang ni ahli jemaah, kalau contohlah sebenarnya
si mati tadi, kalau sebelum pada dia meninggal, kalau dia sendiri nak beri kepada orang yang tidak layak terima, jauh terlajuk dah. Dok ni bukan sepupu sepapak dah, ni sepepak dah ni, jauh benar. Maknanya kalau dia nak bagi dari sudut hibah, boleh. Hibah lah. Dari sudut hibah. Maknanya pemberi dia nak beri. Boleh. Kalau dia nak beri wasiat pun boleh. Dengan syarat tidak lebih daripada 1/3. Kalau nak bagi, boleh sebenarnya. Sebab apa dia nak bagi di antara contoh orang tu lama jaga dia cara makan minum, berok kecil bagi hospital, klik hospital dan sebagainya, boleh je pun. Maknanya sebab itulah kita kata sini, kalau betul jauh tapi ada orang cara kita dan sebagainya, demo-demo hak dekat ni tak percaya. Jadi kalau kita nak bagi kepada orang tu tadi boleh. Tapi sebelum matilah. Sebelum mati, dia mati tak ada lah. Maknanya tak ada apa lah demo tu nya. Jadi boleh hak tak cara ni. Baik. Ya. Saja. Sebab tu maknanya kita sendirilah selaku orang ada pitih, orang duk cara dan sebagainya. Jadi kena peka lah. Baik. Kemudian yang seterusnya dia kata sini, jika hanya terdapat seorang zawil arham, maka semua pusaka menjadi miliknya. Contohnya, jika yang ditinggalkan hanyalah seorang anak perempuan kepada anak perempuan, siapa dia ditinggal? Cucu. Seorang je ada, hak lain mati habis dah. Anak perempuan dia mati, tinggal siapa dia? Cucu perempuan kepada anak perempuan dia. Seorang tu je tinggal. Maka ia layak menerima ke semua pusaka. Semua boleh ambil dia. Tapi dengan syarat tadilah. Maknanya Baitul Mal tidak diurus tadbir dengan baik. Tapi sebenarnya hari Jumaat bila kita itu balik contohlah, sebab terkagum anak pun sendiri tak ada. Sekarang ni Baitul Mal tu ada, sebab tu Baitul Mal diurus tadbir dengan baik. Boleh ke tak boleh? Zawil arham tak boleh. Jadi boleh juga beri hibah lah. Hibah tak kena tinggal sebagai kagak cucu tak ada. Dah lah cucu puai pula. Sebab itulah maknanya bila mana kita mengaji, enggak kita mendengar, maknanya paling tidak kita mikir, moga cucu seorang tu je tinggalnya. Gimana ustaz lah yang tak ada dah kau mati belakang dah, maknanya tak ada habis dah, tinggal seorang. Jadi boleh kita kata sini disebabkan oleh kerana Baitul Mal diurus tadbir dengan baik. Sebab sekarang ni kalau tidak diurus tadbir dengan baik, barulah demo ni boleh. Kalau diurus tadbir dengan baik, maka menyebabkan ia terhalang. Jadi bila terhalang tak lagi apa satu. Jadi sini hari Jumaat maknanya kenalah ke mana? Maknanya kita buatlah hibah atau wasiat dan sebagainya, sebab dia layak untuk terima. Kerana mereka yang tidak layak untuk menerima, saka mereka layak untuk menerima wasiat tadi. Maknanya ini penting kita kena tahu. Takut bila kejam mata ada seorang tu dari Baitul Mal diurus tadbir dengan baik, maka tidak layak untuk terima. Wasiat pun tak ada, hibah pun tak ada, dua-dua tak ada. Baik. Dok ingat hari Jumaat nak kalau kita ni hak tidak ramai anak beranak. Baik. Kemudian seterusnya, jika terdapat lebih daripada seorang zawil arham, baik, hak tu kalau dia seorang ada. Tapi kalau ada ramah, pula lebih pada seorang, maka pembahagian akan mengikut proses yang berikut. Pertama, selain daripada saudara lelaki dan perempuan ibu, bapa saudara sebelah bapa seibu dan saudara perempuan bapa, maka setiap zawil arham diletakkan pada tempat orang yang menjadi perantaraan antaranya dengan si mati. Maknanya tempat dia ada situ, dia ambil alih. Dia ambil alih. Baik. Selain daripada siapa dia? Selain daripada saudara lelaki, iaitu dan juga saudara perempuan ibu. Maka oleh itu setiap furu' diletakkan pada tempat usul mereka dan usul pada tempat usul mereka.
Demikian satu tingkat demi satu tingkat, sehingga dia mengambil alih tempat pewaris. Macam kita sebut tadi, sehinggalah maknanya tempat pewaris itu diisi oleh demon ni, sebab tak ada dah. Sesiapa yang mengambil tempat seseorang waris, dia menerima apa yang sepatutnya diterima oleh waris tersebut. Maka dia layak, sepatutnya waris asal dia terima macam mana, maka dia ambil jumlah tu. Dia ambil jumlah daripada itu. Sebab sekarang ni dia mengisi kekosongan yang ada atas pada dia. Baik. Contohnya, cucu lelaki daripada anak perempuan, iaitu ibnul bint, maka akan mengambil kedudukan ibunya. Dia akan ambil tempat ibu dia. Dia ambil alih. Serupa kita lah maknanya. Dok, mati ayah tadi, maka anak lah naik, ambil alih. Baik. Iaitu anak perempuan tersebut. Maknanya anak perempuan cuculah kepada si mati melalui mak dia. Begitu juga anak perempuan kepada saudara lelaki, iaitu bintu akh, pula akan mengambil tempat bapanya, iaitu saudara lelaki. Sebab adik-beradik jantan dia ni mati dah. Jadi anak dia tu tadi akan ambil alih tempat tersebut. Begitulah seterusnya. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ia tidak berlaku kepada saudara lelaki dan perempuan ibu, iaitu akhwal dan juga khalat, bapa saudara sebelah bapa seibu, a'mam li'um. Maknanya a'mam ni pak saudara alik mak, pak saudara alik mak. Baik, istilah dah. Dia moga dalam bahasa Arab ni dia ada amun, dia ada khalun. Amun mak saudara alik ayah, dan mak saudara alik ayah. Khalun pak saudara alik mak. Jadi sekarang ni a'mam jamu, maknanya nak royak pak saudara sebelah ayah, pak saudara sebelah ayah. Baik. Dan juga pak saudara perempuan, dan bapa saudara perempuan, iaitu ammat. Baik. Saudara lelaki dan perempuan ibu, iaitu akhwal dan juga khalat, akan berada di tempat ibu. Maknanya akan ambil alih di tempat kosong tadi ibu dia, dan menerima hak sebagaimana ibu. Mereka menerima kesemua pusaka jika bersendirian, atau 1/3 ataupun 1/6 jika tidak bersendirian. Sementara bapa saudara sebelah bapa seibu, iaitu a'mam li'um, dan bapa saudara perempuan, dan bapa saudara perempuan iaitu ammah, pula berada di tempat bapa dan menerima pusaka sebagaimana bapa. Satu. Yang kedua, setelah semua zawil arham diletakkan di kedudukan mereka seperti yang disebutkan di atas, keutamaan diberikan kepada sesiapa dahulu yang mengambil tempat pewarisnya, sama ada dekat atau jauh kedudukannya dengan si mati. Jika terdapat cicit-cicit perempuan, kepada cucu perempuan, kepada anak perempuan, iaitu bintul bint, dan anak perempuan kepada anak perempuan kepada cucu lelaki. Anak tina kepada cucu alik hak jatah si mati daripada anak lelaki, iaitu bintu ibnul ibn. Maka semua pusaka adalah milik orang kedua, iaitu anak perempuan kepada anak perempuan, kepada anak lelaki kepada anak lelaki, puan laki-laki. Maknanya anak, cucu, cici, ciak. So lagi 4 perekak situ. Baik. Sekalipun dia kata orang pertama lebih hampir kepada si mati,
Ini kerana orang kedua terlebih dahulu mengambil tempat pewarisnya, disebabkan hubungannya dengan si mati tidak dipisahkan oleh bukan waris. Sedangkan hubungan orang pertama dengan si mati dipisahkan oleh bukan pewaris, iaitu anak perempuan kepada anak perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiganya ahli Jemaah. Baik. Yang terakhir dalam bab ni, jika kesemua zawil arham mempunyai hubungan yang sama, semua hak ada tu hubungan dia lebih kurang sama, maka di sini perlu dikatakan si mati meninggalkan pewaris-pewaris yang menjadi perantaraan si mati dengan zawil arham. Maka baki daripada harta pusaka setelah diberikan kepada suami ataupun isteri, tengoklah hak mana si mati, maka akan dibahagikan kepada pewaris-pewaris ini. Maka akan diberikan kepada pewaris-pewaris tersebut. Hak ada tadi. Mana-mana antara pewaris yang menjadi perantara, yang dihijab, maka akan menyebabkan orang yang selepas mereka juga tidak mendapat apa-apa. Maknanya dihijab juga. Kalau contoh dia ni terhijab, maka orang yang selepas pada dia tadi semua akan terhijab juga. Mana-mana perantara yang menerima hak tersebut, maka akan diberikan kepada zawil arham yang mengambil tempatnya, seolah-olah si mati mewariskan pusaka kepadanya. Dan si mati mewariskan pusaka kepadanya. Contohnya, jika seorang mati meninggalkan datuk sebelah ibu, dua orang anak perempuan kepada dua saudara perempuan seibu, seorang anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa, dan seorang anak perempuan kepada saudara perempuan sebapa. Seibu ada, seibu sebapa ada, sebapa pun ada. Kesimpulan dia 3 bini. Tak kan? Seibu sebapa dah sah, sebapa seibu. Baik, tengok dia bagi. Kemudian dia kata sini, pertama, bapa kepada ibu. Tengok huraian di bawah. Bapa kepada ibu menerima 1/6 kerana dia mengambil kedudukan ibu, dia ambil tempat ibu. Apa dia kita sebut tadi? Bapa Datuk Ar-Rahimi. Ni. Moga tak ada teori. Baik. Kemudian, kerana dia mengambil kedudukan ibu yang bernasab dan menjadi perantaranya. Maknanya di antara si mati dengan Tok Alik Mak ni, perantara dia, mak dia, perantara dia. Baik. Kemudian, dua orang anak perempuan kepada saudara perempuan seibu. Dua orang anak perempuan kepada saudara perempuan. Maknanya sini anak saudara. Anak saudara kepada si mati. Tetapi si ibu, maka menerima 1/3 kerana mereka mengambil tempat saudara perempuan seibu yang menjadi perantara di antara mereka. 2. Yang ketiga, 1/2 anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa menerima 1/2 kerana dia mengambil tempat saudara perempuan seibu sebapa yang menjadi perantaranya. Berapa dah? 3. Yang keempat, anak perempuan kepada saudara perempuan sebapa pula menerima 1/6 kerana dia mengambil tempat saudara perempuan sebapa. Maknanya masing-masing ambil dia punya urutan dia. Hak mana hak sebapa, hak mana seibu sebapa, hak mana seibu. Jadi mereka ambil alih tempat tersebut. Maknanya mereka seolah-olah ganti tempat yang kosong tadi. Baik. Jadi semua kalau kita tengok sini tengok dirinci. Perlu diberikan perhatian di sini. Peningkatan angka pembahagi tidak menjejaskan bahagian suami atau isteri sekiranya mereka ini ada. Bahagian mereka diberikan terlebih dahulu. Maknanya bagi dulu hak sama ada mati siapa dia? Maknanya mati tok lelaki tinggal bini, mati bini tinggal tok lelaki. Maknanya salah sah.
Selesai hak tu dulu. Hak tinggal siapa dia lah ni? Contoh, hak tinggalnya bini ataupun tak lelaki bagi. Dah? Baik. Kemudian, maknanya baki daripada itu barulah diberikan semula untuk zawil arham tadi. Jika seseorang perempuan mati meninggalkan suami, contoh, ni dia nak sebut contoh. Jika seseorang perempuan, sebab tadi dia guna kaedah aul. Dah? Dia guna aul. Baik. Iaitu peningkatan. Yang asalnya kalau kita tengok, dia punya masalah asal dia ni. Jadi bapa kepada ibu dapat 1/6, dia boleh sah. 2 anak perempuan kepada 2 saudara perempuan seibu, 1/3. 1/3 boleh 2. Kemudian anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa, dia dapat 1/2. Maknanya daripada ni dia boleh 1/2, boleh 3. Kemudian anak perempuan kepada saudara perempuan, maknanya seorang, hak atas sah, hak bawah pun sah. Sebab dia dapat 1/6, dia boleh sah. Jadi kalau kira tu 3, 4, 5, ni 7. Asal masalah ni. Jadi bila ni dia boleh naik kepada tu 7. Selesai lah. Baik. Sebab sini dia dikira kepada peningkatan. Dah? Baik. Bawah sekali hari Jumaat. Jika seorang perempuan mati meninggalkan suami dan 2 anak perempuan kepada 2 saudara perempuan, maknanya anak saudara dia, adik-beradik dia hak puan 2 orang. Maknanya tak ada orang lain dah. 3 ni ada. Baik. Tengok contoh. Jadi suami mendapat 1/2. Berapa hari Jumaat? Sebab tak ada anak. Ada anak ni, cuma anak saudara hak bawah dia tu, anak saudara. Baik. Jadi asal masalah dia berapa? Asal masalah 2. Asal masalah. Baik. Kemudian 2 anak perempuan kepada saudara perempuan asabah. Maknanya dia ambil nyucu. Ada 2, tok lelaki boleh 1/2 sebab tak ada anak, boleh sah. Ada sah lagi. Bila sah, hak sepatutnya 2 anak, maknanya 2 anak saudara perempuan dia ni ambil asabah. Jadi sah nak bagi 2 tak cukup. Dah tak cukup. Jadi ni tengok disebut. Baik. Dia kata sini, tengok penjelasan. Suami menerima 1/2, iaitu 1 bahagian dan bakinya untuk 2 orang anak perempuan kepada 2 orang anak saudara perempuan. Dia bukan adik-beradik. Dia bukan adik-beradik. Maknanya 2 ni jadi sepupu pula situ. Baik. Oleh kerana itu, oleh kerana 1 bahagian tidak dapat dibahagikan kepada 2 orang secara tepat. Sebab kita sebut dah hari tu kan, berkenaan dengan masalah aul, berkenaan dengan masalah tashih. Baik. Yang mana para ulama bahagian faraid ni, dan mereka nak biar bagi tu cukup. Tak siwi ada lebih sikit, ada tak apalah, ambil gambar lah lebih, tak ada. Baik. Maka ia memerlukan kepada tashih, memerlukan kepada kaedah pembetulan. Hak tadi guna aul peningkatan. Baik. Tashih adalah pembetulan. Kita ambil bilangan mereka. Baik. Dan darabkan dengan angka pembahagi. Dan angka pembahagi. Maknanya 2 darab 2. Hasilnya 2 darab 2. Maka 4 menjadi pembetulan angka pembahagi. Maka dengan ini suami menerima 1 kali 2 sama dengan 2. Dan 2 orang anak perempuan kepada 2 orang saudara perempuan pula menerima 1 kali 2. Dengan masing-masing menerima 1 bahagian daripada 4 bahagian. Maknanya hak lebihnya siapa dia? Tok lelaki. Kemudian boleh kepada anak saudara kepada hak si mati ni, iaitu perempuan. Anak saudara dia 2 orang. Anak kepada adik-beradik puan dia. Jadi bolehlah bagi seseorang. Banyak ni. Dah? Maknanya kalau 100,000 tu, tok lelaki boleh 50. Anak saudara bini, mula bini dia tadi boleh 25,000 seorang. Banyak 25,000 ni. Baik. Azia Menua.
Jalan 24 ada. 20. Oh, 3,000 boleh beli full spec. Mana? Ada make up siap. Baik. Orang minat kereta tak apalah. Baik. Kemudian hari Jumaat. Yang seterusnya, jika 2 orang anak perempuan tersebut digantikan dengan 2 orang saudara perempuan. Hak asalnya 2 anak perempuan tersebut digantikan dengan 2 orang saudara perempuan. Maknanya ganti mana? Jadi adik-beradik. Hak adalah ni. Nescaya mereka menerima 2/3. Mereka menerima 2/3. Maaf. Jika 2 orang anak perempuan tersebut digantikan dengan 2 orang saudara perempuan, maknanya adik-beradik, nescaya mereka menerima 2/3. Dan dalam kes tersebut terpaksa ditingkatkan angka pengbahagi, maknanya kena aul. Dia kena guna kaedah tadi mula-mula tadi. Dia tadi nak tasahih. Dan dia kena guna aul. Maka dengan ini suami tidak memperoleh 1/2. Ia hanya menerima 3 bahagian daripada 7 bahagian. 3 bahagian daripada 7. Maknanya dia boleh berapa? 3 lah. Tak? Baik. Ini berbeza jika beliau bersama zawil arham. Beliau memperoleh 1/2 daripada pusaka. Baik. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian kepada peraturan ini yang menyebut bahagian yang diterima. Maknanya hak puai tu tak di 2 orang, dia akan boleh 2 seorang. 2 pak siapa tok lelaki tak di 3, jadi tu 7. Betul dah lah, hak tu boleh 2/3. Baik. Walau bagaimanapun terdapat pengecualian kepada peraturan ini. Ada pengecualian yang menyebut bahagian yang diterima oleh setiap perantara akan dibahagikan kepada orang yang mengambil tempatnya. Pertama, siapa dia? Anak-anak lelaki dan perempuan kepada saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu. Baik. Tak kira lah baik lik orang tina, baik lik kita. Kalau mati kita, alik kita. Mati orang tina, alik dia. Baik. Jelas jemaah dah. Bahagian mereka dibahagikan secara saksama tanpa dibezakan lelaki atau perempuan. Tidak dibezakan. Dia kena ambil sama banyak. Dia kena ambil sama banyak. Bahagian mereka dibagikan secara saksama tanpa dibezakan jantina, seperti mana yang diwarisi oleh saudara lelaki dan juga perempuan seibu. Sebab demo tu pun serupa dah. Jadi orang yang ambil tempat dia pun serupa juga, menerima jumlah bilangan yang sama. Berlainan sekiranya saudara lelaki atau perempuan seibu yang mati dengan meninggalkan anak-anak lelaki dan perempuan, maka pusaka akan dibahagikan menurut kaedah lelaki. Menurut kaedah, lelaki menerima 2 kali ganda. Lelaki menerima 2 kali ganda. Dah? Baik. Ada pun daripada bahagian perempuan. 2 kali ganda daripada perempuan. Baik. Kemudian hari Jumaat. Yang kedua, yang seterusnya, baik. Saudara lelaki dan perempuan ibu. Baik. Akhwal dan juga khalat yang mengambil tempat ibu akan menerima bahagian menurut kaedah lelaki menerima 2 kali ganda perempuan. Saudara lelaki dan juga saudara perempuan. Maknanya dia akan menerima menurut kaedah lelaki menerima 2 kali ganda daripada perempuan. Berlainan jika si ibu sendiri yang mati, mereka iaitu saudara seibu akan menerima pusaka secara saksama. Baik. Maknanya serupa hak nombor 1 tadi, dia terima lebih kurang tu juga, dibagikan secara rata. Baik. Yang seterusnya ahli Jumaat, kita masuk bab yang baru, iaitu pembahagian pusaka. Maknanya minggu depan ni start
Stabil lah. Dok, duit 1 juta. Contoh. Duit 1 juta. Asal masalah 24. Dah. Nak bagi bining 1/8 boleh 3 gia tu. 3 gia ni jatuh berapa? Contoh. Kemudian neblah pula. Neblah bahagia ni untuk 2 orang saudara perempuan boleh berapa? Hak ni insya-Allah minggu depan. Dah. Ahli Jumaat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan kita kata sini sedikit sebanyak berkenaan dengan bab zawil arham. Maknanya hak terima saka ni anak beranak hak jauh. Hak kita kata sini lebih kurang 2 ataupun 3 lapisan dah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat jadi panduan untuk kita semua. Dan insya-Allah maknanya kita ni tak banyak dah ahli Jumaat. 60 muka surat lebih kurang tinggal. Lebih tak tahu ngira. Baik. Minggu depan ni ngira. Kalau lebih tu mujuk, kalau sebulan tu mujuk. Mana? Takut lebih pada tu. Takut lebih pada tu. Insya-Allah. Ya. 4 kali kuliah. Melainkan kalau ada 5 lah. Baik. InsyaAllah. Ahli Jumaat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan untuk akhirnya ahli Jumaat, kita tidak berapa hari lagi ni membuang undi. Buang undi dah. Yalah masing-masing ada pilihan. Masing-masing ada pilihan. Hak pentingnya pakai molek dalam masa yang sama jaga mulut. Jaga mulut. Jangan duk badi kata. Jangan duk badi gelar dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita kata sini kesempurnaan iman tadi duk situ lah. Duk situ. Ya. Oh, dak. Oh, kita hak sini no demo dalam Facebook no. Sini dak hak dalam grup. Kau Masjid Amin tak ada grup. Dak. Hak tu akak ijah. Hak tu akak kalepi. Mana? Lagu mana? Situ ya start. Molek lah maknanya kalau bicara biar harmoni lah. Kalau kita tak setuju dengan manifesto dan sebagainya pada setakat tu lah. Ya. Maknanya sini kita pakak-pakak jaga insya-Allah dah. Sebabnya maki hamu dan sebagainya hak tu tidak sepatutnya lah. Nabi kata sibabul muslim fusuq. Nabi kata maki hamu orang Islam sama Islam ni maka adalah dosa. Jadi kita kena jagalah. Dia jaga pakak-pakak jaga insya-Allah. Ataupun set kita jangan pecah. Ada. Kau guna nak agak bola kena kata demo sama. Dak gini, ngat 3 kena belaka. Dak, paling sikit 5. Mana? Hak parak baru ni 7, 1. Main tenis dah ni. Mana? Allah mau je boleh sah, enggak sekala telur. Dah. Ahli Jumaat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan sedikit sebanyak kita dengar ni jadi panduan untuk kita semua. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu